Assalamualaikum. Kita akan bercakap tentang mindset OBE. Kalau dulu kita menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan memfokuskan kepada kandungan, apa yang kita akan sampaikan kepada pelajar dalam modul, dalam buku teks yang kita akan deliver pada pelajar, ada ungkapan begin with the end in mind. So dalam OBE, kita begin with the outcome in mind. Terasnya fokusnya adalah pada outcome. Outcome. Ingat outcome dulu, baru buat preparation. Ingat outcome dulu, baru mula kelas. Ingat outcome dulu, baru update modul. Ingat outcome dulu, baru buat tugasan. Ingat outcome dulu, baru buat rubrik dan sebagainya. Kita ada 3 outcome dan kita boleh buat dalam bentuk segitiga seperti ini. Mana satu komponen adalah knowledge understanding. Dan 2 itulah skill yang pelajar perolehi. Apa yang pelajar boleh buat? Apa yang pelajar akan dapat daripada subjek ini? Inilah yang membentuk CLO, iaitu 3 CLO. 1, knowledge understanding. Kedua, yang biasanya practical skill. Dan ada sebahagiannya adalah cognitive skill. Dan yang ketiga adalah skill set lain. Dan bila kita bercakap pasal outcome ini, tidak lengkap kalau kita tidak memperharusi tentang sifat-sifat outcome itu. Terbina daripada 3 komponen asas, iaitu kognitif, psikomotor dan afektif. Dan menariknya sebenarnya adalah setiap satu outcome ini adalah terdiri daripada gabungan ketiga-tiga elemen ini. Cuma setiap outcome ada domain yang lebih dominan. Misalnya kita katakan knowledge understanding. Of course yang dominan situ adalah kognitif. Bila kita bercakap tentang practical skill, tentang pelajar tu boleh buat sesuatu, of course yang paling dominan sekali adalah psikomotor, iaitu kemahiran membuat sesuatu. Tapi of course dia juga ada knowledge dan dia juga ada affective. Dan bila skill set yang lain, cakap pasal communication, cakap pasal leadership, interpersonal, entrepreneur, malah melibatkan etik dan profesionalism, untuk menjayakan skill set tersebut adalah efektif, iaitu fungsi emosi, kejiwaan, hati nurani mereka itu. Jadi, dalam mengendalikan OBE ini, yang paling penting ingat ialah outcome. Outcome mesti ditulis, ditampalkan sebagai sticky note, ditampalkan di depan modul dan di mana-mana sahaja. Ya, pada asalnya kita bukan senang nak ingat perkataan penuh bagi outcome ini. Kena clear dalam mind. Apa? Pelajar boleh buat apa? Dalam efektif pula, pelajar boleh buat apa? Boleh buat apa? Perkataan boleh buat apa ni jelas, barulah kita dapat memandu sesi pengajaran pembelajaran dan tugasan yang kita buat itu. Kalau kita tanya pelajar sendiri pun contohnya. Okey, saya nak tanya awak, subjek ni apa dia? Learning outcome-nya. Pelajar pun boleh menjelaskan 1, 2, 3. Kemudian, number 2 ialah penilaian. Projek, tugasan. Itu nombor 2. Kenapa? Kerana bila kita ada outcome, kita perlu ada mekanisme sebenarnya untuk bagaimana menilai outcome kita tu tercapai atau tidak. Dan penilaian juga merupakan satu teknik pembelajaran yang intensif, yang komprehensif, yang akan menggarapkan pelbagai elemen juga untuk membina dan mencapai outcome yang kita tetapkan tadi. Dan penilaian itu kita hadirkan dengan skema atau hadirkan dengan rubrik, barulah kita jelas memperincikan dari segi penilaian, bukan hanya arahan-arahannya, bukan sahaja apa yang pelajar kena buat, tetapi juga apakah aspek-aspek dinilai. Dan nombor 3, barulah kita memikirkan, merancang, menggarap pembelajaran dan pengajaran. Apakah yang kita nak sampaikan? Apakah konten yang kita ingin berikan? Apakah kaedah bentuk aktiviti pembelajaran pengajaran? Itulah yang datang ke ketiga untuk support supaya pelajar boleh menghasilkan projek atau tugasan yang baik. Supaya selari juga dengan outcome yang kita telah tetapkan tadi. Persoalannya, adakah mindset seperti ini is a big deal? Of course, yes. Meletakkan outcome sebagai permulaan.
yang mencorakkan pemikiran, mencorakkan perancangan, mencorakkan kandungan dan sebagainya. Outcome is number one. Itu sebabnya dalam PBL contohnya, Problem Based Learning, yang mana tidak ada sesi pembelajaran pengajaran secara formal. Apa yang ada ialah mereka menetapkan outcome dan mereka memberikan tugasan yang besar kepada pelajar. So, bila pelajar nak buat tugasan, mereka perlu mencari pengetahuan-pengetahuan, mencari ilmu-ilmu yang berkaitan untuk menghasilkan projek tersebut. Itu saja tutorial pada hari ini. Sekian, terima kasih.